Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 2 Ogos 2021 bersama saya Fidaus Matrang. Tumpuan berita. Anak syarikat milik penuh Petros Niaga Sendirian Berhad Petros Niaga, Petroleum Sarawak Berhad Petros mula menjual silinder gas petroleum cecair LPG di Kuching sebagai permulaan sebelum diperluaskan ke seluruh negeri ini. Menerusi kenyataan media Petros pada Isnin, silinder LPG Petros yang mempunyai isian kini boleh didapati di kawasan Matang, Petrajaya, seluruh Tabuan dan BDC. Dua peniaga pertama di Kuching yang menjual dan menyediakan perkhidmatan LPG Petros iaitu seperti tertera. Pembayaran tanpa tunai bagi pembelian silinder LPG Petros adalah menggunakan Sarawak Pay sahaja. Sebarang pertanyaan dan pembelian silinder LPG Petros boleh dilayari di laman sesawang seperti tertera. Selanjutnya, kesedaran rakyat terhadap pentingnya memerangi wabak COVID-19 menerusi vaksinasi semakin meningkat sekaligus membolehkan negeri ini mencapai imuniti kelompok menjelang hujung Ogos ini. Tinjauan UKAS di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Jalan Masjid pada Isnin jelas membuktikan masyarakat terutamanya anak muda kini mulai sedar akan kepentingan vaksinasi. Menerusi temu bual yang dilakukan, rata-rata mereka berkongsi pengalaman dan menyuruh orang ramai untuk segera mendaftar dan mendapatkan vaksinasi. Si sakit pun, macam biasa aja lah. Jadi, orang belum ambil vaksin boleh ambil. Kini pun boleh walk in je, umur 18. Lindungi diri, lindungi semua. Lekat vaksin tuknya si sakit lah. Personally-nya ngantok je. And then kepada sesiapa yang belum ambil vaksinnya, just ambil vaksin, tiada mudarat apa-apa, halal and selamat. And siapa yang ada appointmentnya, pergi. Siapa yang belum ada, tunggu je. So that kita selamat and kita jaga kita. Pergilah vaksin untuk keselamatan diri, keluarga dan semualah masyarakat semua untuk melindungi kita daripada COVID tak lah. Yang boleh walk in ya datang je. Kini tu dah sikit lagi dah nak. Dalam pada itu, fokus juga tertumpu kepada penerima yang bergambar di ruang gambar atau photo booth yang disediakan di PPV tersebut bagi mengabadikan kemenangan masing-masing setelah selesai menerima vaksin untuk dimuat naik ke media sosial. Ini sedikit sebanyak membantu memberi kesedaran dan keyakinan kepada orang ramai bahawa vaksinasi itu selamat dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada semua pihak. Berikut pula, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan medianya pada Ahad memaklumkan bahawa sehingga 31 Julai 2021, Sarawak telah mencapai liputan imunisasi COVID-19 yang tinggi di kalangan populasi dewasa yang layak iaitu sebanyak 86.7% bagi dos pertama dan 66.6% bagi dos kedua. Menurut kenyataan itu lagi, menjelang akhir bulan Ogos 2021, dijangka lebih daripada 70% daripada populasi Sarawak akan menerima imunisasi COVID-19 yang lengkap setelah memberi impak positif terhadap bilangan kes baharu yang dikesan serta kadar kematian akibat jangkitan COVID-19. Dimaklumkan, bilangan kes COVID-19 yang memerlukan pemantauan dan rawatan rapi di hospital juga telah berkurangan susulan peningkatan mendadak liputan imunisasi COVID-19 di Sarawak sejak Jun 2021. Sehubungan dengan itu, orang ramai yang masih belum mendapatkan dos pertama vaksin atau belum menerima temujanji imunisasi COVID-19 disarankan untuk segera menghubungi pejabat residen daerah Pusat Pemberian Vaksin PPV mahupun klinik kesihatan berhampiran atau menerima imunisasi COVID-19 secara hadir terus. Laporan seterusnya, setiap peserta yang terlibat dalam program Dana Fasilitasi Pertanian AFF di kawasan Jepak perlu memanfaatkan bantuan ini dengan sebaiknya. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman yang juga Adun Jepak, Datuk Talib Zulkifli berkata AFF merupakan peruntukan khas daripada Kerajaan Sarawak untuk membantu petani dan nelayan serta pengusaha
Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) bagi menambahkan pendapatan mereka. Berucap dalam program Majlis Penyerahan AFF bagi peserta dari kawasan Dun Jepak di Jabatan Pertanian bahagian Bintulu, beliau menambah peserta yang terlibat dalam program AFF harus memanfaatkannya untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Tambah beliau, terdapat 70 orang peserta telah diluluskan oleh Jabatan Pertanian dengan jumlah keseluruhan peruntukan sebanyak RM600,000. Berita berikutnya mengenai Pasar Minggu Lutong yang kini telah memulakan operasinya pada Ahad. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan merangkap Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu bersama Datuk Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang telah mengadakan lawatan ke Pasar Minggu Lutong bagi meninjau perjalanan operasi. Selain meninjau operasi, Datuk Sebastian turut mengagihkan pelitup muka kepada penjajah dan pengunjung yang hadir di Pasar Minggu Lutong sebagai usaha mengekang penularan wabak pandemik COVID-19. Dalam memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi, kaki tangan Majlis Bandaraya Miri telah bertugas di Pasar Minggu Lutong dengan merekodkan kehadiran penjajah mengawal SOP yang ditetapkan. Sementara itu, Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinep menyerahkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP kepada 2 kampung pada Ahad. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKK Kampung Serasot 1 dan Kampung Serasot 2 masing-masing menerima peruntukan MRP sebanyak RM3,000. Penyerahan cek dana tersebut telah disampaikan kepada Ketua Kaum Kampung Serasot 1, Deli Gupem serta Ketua Kaum Serasot 2, Reben Nerot. Dalam pada itu, peruntukan yang telah diberikan kepada JKKK kedua-dua kampung tersebut adalah untuk aktiviti tahunan mereka. Beralih ke program ziarah UKAS dengan seramai 100 penduduk terdiri daripada golongan kurang berkemampuan, orang kelainan upaya OKU dan warga emas menerima bantuan berupa bekalan makanan, pelitup muka dan cecair pembersih tangan. Sumbangan kepada golongan sasar yang menetap di kawasan kediaman Batu 3 hingga Batu 9 itu telah disempurnakan oleh Adun Batu Kitang, Lo Ke Chang. Sementara itu, Kier Chang dalam ucapan ringkasnya merakamkan penghargaan kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di atas usaha murni yang diberikan demi membantu penduduk yang terkesan sepanjang pandemik COVID-19. Katanya, setiap penerima dipilih berdasarkan senarai nama yang dinilai layak oleh setiap pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang terlibat. Penerima dan wakil penerima pula berterima kasih kepada pihak UKAS di atas inisiatif bantuan berupa bakul makanan yang secara langsung membantu meringankan beban golongan yang memerlukan. Sekian edisi malam bersama saya Fidos Matrong dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.